Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Tuan Imam, Tuan Nazir, pengurusi Qaryah, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman sahabat-sahabat muslimin muslimat, ini yang keempat kot anak mai sini ni. Lama dah tak mai. Nak berasal dari Kedah. Dalam 2-3 hari nak ada di sinilah, di Selangor. InsyaAllah malam ni akan bertolak balik. Bermula pada 29 malam tolak daripada Kedah. Kuliah subuh di Tanah Rata, Cameron Highland. Malam kuliah maghrib kita di Cameron Highland. Lepas tu malam tu bertolak, malam 31 Ogos bertolak mai kuliah subuh di Masjid Seksyen 24 Shah Alam. Dan semalam berkuliah maghrib di Masjid Al-Iqaniyah Ceras. Jadi malam ni di sini, dan insya-Allah malam ni bertolak balik. Besok akan berkuliah di balik pulau Pinang. InsyaAllah tuan-tuan doalah agar selamat. Alhamdulillah tuan-tuan, pada masa yang sama juga kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit yang tak pernah berlaku, sehingga rumah-rumah Allah ditutup, termasuk Baitullah tak pernah tutup, ditutup. Inilah ujian yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala uji, sehingga rumah-rumah Allah ditutup, tak dapat nak beribadat.
dengan kesabaran kita, maka pada hari ini kita boleh dah mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadat. Cuma kita ikut cara yang barulah dengan SOP-nya yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib, maka kita ikut. Kerana apa? Kalau kita tak ikut, maka macam berlaku di Kedah lah. Di Kedah, di Napoh, kerana seorang menyebabkan seluruh utara Kedah, Perlis, Pening dan juga Perak dicangkiti penyakit COVID-19 merebak dengan begitu cepat. Nasiblah pihak yang berwajib ambil tindakan yang begitu cepat, insya-Allah dah terkawal lah. Jadi kita sama-sama kita pakat jaga, sebab negara-negara lain masih dalam keadaan begitu teruk, sehingga COVID-19 ialah seluruh dunia berjumlah 22 juta. Yang mati ni setengah juta lebih lah yang mati. Cuma kita di Malaysia ni terkawal, masih lagi tak berapa banyak, dan meninggal pun tak berapa banyak. Walau bagaimanapun kita pakat jaga. Cuma orang yang beriman ni ialah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menguji hamba-hambanya. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji, seperti mana kami telah menguji umat-umat terdahulu. Dengan ujian itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta. Semua yang berlaku di segi pegangan akidah kita semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang yang beriman dia akan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah-hikmah yang tertentu di atas ujian-ujian tu. Bagi orang beriman, apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala nak angkatkan darjatnya, nak naikkan pangkatnya sekiranya dia bersabar. Dia redha di atas ujian, dia bersabar, pada masa sama dia berusaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjatnya. Kalau kita kan naik pangkat, mau tak naik pangkat? Berebut-rebut kita nak pangkat. Kita berebut-rebut nak pangkat. Kalau hak dunia ini darjat kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Bukan hanya nak bagi kita, termasuk umat-umat terdahulu Allah uji. Umat-umat terdahulu diuji lagi sakan pada kita, sehingga seorang sahabat Nabi nama Khabbab mai jumpa Rasulullah. Setelah dia diuji oleh orang kafir Quraisy, menyiksanya, datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi berdoa. Doa, ya Rasulullah, kita diuji ni, memerah muka Nabi. Nabi sebut kita diuji baru yang demikian, nak bandi dengan umat-umat terdahulu digergajikan kepala mereka. Nabi kata kita baru diuji yang sedemikian, nak bandi dengan umat-umat terdahulu, mereka tu digergajikan kepala mereka. Uji lagi berat umat-umat terdahulu. Kita juga, lagi mana kita ni hidup, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ujian kita ni sedikit sahaja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Ujian kita hanya sedikit sahaja, nak bandi dengan kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sebelum lama dah, tuan-tuan. Umur kita 30, umur kita 40, umur kita 50, 60, 70 dan sebagainya. Berapa lama Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sakit? Adakah 10 tahun Allah bagi sakit? Adakah 20 tahun Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit? Sikit sahaja sakit. Sihat banyak dah? Sihat banyak. Masa sihat tu banyak.
Masa sakit ni hanya sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sembahyang yang kita buat ni tuan-tuan, adakah sembahyang tu 24 jam? Adakah sembahyang yang kita buat ni 24 jam? Tak sampai 24 jam pun tuan-tuan, kita sembahyang maghrib tadi ni baru 10 minit. Dalam masa 24 jam kita sembahyang maghrib tadi ni hanya 10 minit campur dengan 5 waktu baru 50 minit tuan-tuan. Kita jangan buhlah 50 minit, kita buhlah 1 jam sehari. Kita sembahyang 1 jam sahaja, baki lagi berapa lagi? 23 jam. Kita main tu dalam majlis ilmu dia lama tak tuan-tuan? Tak lama tuan-tuan, sejam habis kuat. Lebih pada sejam tengok muka ustaz, lebih pada sejam tengok muka jam, lebih pada sejam tengok muka pintu. Dia kata kalau ustaz tak berhenti ke belah awak lama tau. Tapi bukan sinilah ceritanya, cerita di Taiwan tu. Sini tak apa 2-3 jam tak apa, tapi kita lah tak boleh lama tuan-tuan, ikut SOP. Berapa ustaz? 1 jam tak sampai. Tempat-tempat lain tak sampai. Nah, abang kata perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat pun sedikit sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita puasa, adakah hari-hari kita puasa? Tak. Hanya setahun, hanya 1 bulan sahaja kita berpuasa. Itu pun bulan Ramadan, bukan 24 jam kita puasa, hanya siang hari kita berpuasa, malam kita makan. Kita bayar zakat, adakah hari-hari bayar zakat? Tak, cukup haul dan nisabnya. Kita pergi haji, adakah tiap-tiap tahun pergi haji? Tak, tuan-tuan. Kalau kita daftar lah tuan-tuan, 2030 boleh pergi. Agak-agak boleh pergi tak tuan-tuan? Pindah kampung Batu Dua nampak gaya. Tak ada nak pergi, pindah dulu. Nah, abang kata ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji ni, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan pangkat kita. Satu ketika Nabi ziarah satu orang sakit. Lepas daripada ziarah orang sakit, Nabi senyum. Nabi tak senyum depan orang sakit lah. Lepas keluar daripada ziarah orang sakit, Nabi senyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa senyum ya Rasulullah? Sedangkan dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut dekat sahabat, kalau dia tahu macam mana aku tahu, nescaya dia akan minta diuji sampai bila-bila. Kalaulah dia tahu macam mana aku tahu diuji ni, maka dia akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diuji sampai bila-bila. Kerana apa? Apabila Allah uji, Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjat, naikkan kedudukan, naikkan pangkatnya. Ketika ditanya dekat sahabat, ya Rasulullah, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana ya Rasulullah? Maka Nabi sebut di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Tak dapat kita nak bayang. Macam mana kita nak tahu? Mati baru kita tahu. Alam akhirat besok baru kita tahu. Darjat kedudukan kita di akhirat besok ni tak sama. Orang yang bagi RM1 menyesal di akhirat besok kerana apa? Ada orang bagi RM10. Orang yang bagi RM10 menyesal kerana apa? Ada orang yang bagi RM100. Orang yang bagi RM100 menyesal sebab ada orang bagi RM1000. Sebab tingkatan-tingkatan kita di akhirat besok ni tak sama tuan-tuan, kedudukan kita. Kalaulah kita tahu tuan-tuan, nescaya kita akan apa? Infak semua harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak nampak, sebab dia termasuk dalam allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita ni tuan-tuan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran pahala. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran pahala. Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ni tak boleh kita nak bayang-bayangkan. Kalaulah kita nak bayang, memang bukan dia. Contohlah malam ni tu imam umum, pengurusi umum, siapa-siapa yang mai sembahyang berjemaah maghrib, kita akan bagi seorang RM100. Agak-agak ramai tak masjid kita malam ni? Bukan kata orang Sungai Kandis saja malam ni mai tuan-tuan, orang Sungai Kandus pun mai tuan-tuan.
Semua pakat mai sebab lepas mayang sat lagi ni dapat seorang 100. Tetapi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Dunia ni bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak banding dengan sebelah sayap nyamuk pun tak ada harga. Dunia ni kalau nak banding dengan setengah sayap nyamuk tu lebih berharga daripada dunia. Kalaulah dunia tu ada harga, tuan-tuan, agak-agaknya tuan-tuan, Allah bagi makan tak orang tak sembahyang maghrib tadi? Kalaulah dunia tu ada harga. Kalaulah dunia ni ada harga, agak orang yang kufur, orang yang ingkar perintah Allah SWT, Allah bagi rezeki no? Allah tak bagi, Allah bagi belaka, tuan-tuan. Hang sembahyang pun Allah bagi, hang kufur pun Allah bagi. Hang beriman pun Allah bagi, hang tak beriman pun Allah bagi juga. Pemurahnya Allah bagi belaka. Dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai. Tetapi walaupun tak ada nilai, salah sahatkah kita cari dunia? Tak salah kita cari dunia. Carilah dunia. Kerana apa? Dunia Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita. Jangan kita kata tak mau dunia, cari dunia, tuan-tuan. Sebab dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita. Tetapi kita kena ingat, kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk akhirat. Maka kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah uji ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa-dosa kita. Ni Allah uji, walaupun Nabi kata disusuk dengan duri, Allah Subhanahu Wa Taala kifarahkan dosa-dosa kita. Ujian-ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala kifarahkan dosa kita. Dosa kita banyak tak, tuan-tuan? Banyak, tuan-tuan. Kalau Allah tunjuk malam ni, tuan-tuan, saya pun tak main, tuan-tuan, malam ni. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dosa-dosa kita, saya pun tak mai, tuan-tuan pun tak mai, malu, tuan-tuan. Kalaulah dosa yang kita buat ni bau bangkai, tuan-tuan, saya pakat lari habis kita bau busuk. Tapi Allah tutup keaiban kita. Nabi sebut dalam hadisnya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawabun. Tiap anak Adam, Nabi kata, buat dosa. Sebaik-baik dosa, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dosa kita, tuan-tuan, tu kita sekurang-kurangnya lepas mayang kita astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya 3 kali, jangan bangkit lagi. Sebab apa? Dosa banyak. Bukan kata dosa dalam luar semayang, kadang-kadang dalam semayang pun kita buat dosa. Kadang-kadang dalam semayang pun kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa bahawa kita ni semayang. Kita lupa bahawa kita semayang. Kadang duduk semayang pun kita ingat, tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tipu sahaja dalam semayang. Kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tipu, tuan-tuan. Ada benda lain lagi bukan kerana Allah. Hidup kita bukan kerana Allah, kita tipu sahaja. Hakikatnya kadang-kadang kita buat ibadat, pada masa sama apa? Kita dalam keadaan kita melakukan dosa. Tu sekurang-kurangnya lepas sembahyang tunggu sekejap. Astaghfirullahalazim. Tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Tu Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sehari lagi ni, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi peluang pada kita supaya apa? Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita lepas sembahyang kita minta ampun, ataupun kita bertaubat dengan taubat nasuha, ataupun kita bertaubat dengan penghulu istighfar. Yang mana Nabi sebut orang yang mengistighfar dengan penghulu istighfar, mengharapkan rahmat kasih sayang daripada Allah, kalau dia mati Allah Subhanahu Wa Taala masuk dia ke dalam syurga. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni, tuan-tuan,
Malam ni kita ambil satu tajuk lah. Tak kuliah tak start lagi tuan-tuan. Bawa mukadimah. Kita ambil tajuk berhenti pukul berapa Ustaz? Masuk Isyak berhenti. Isyak berhenti pukul 8.40 no? 8.40 kita berhenti lah. Kita ikut SOP, insya-Allah esok okey, esok ni kita main pula. Kita ganti balik 2 jam. 2 jam tak apa. Kita buat lama-lama lah. Kita ikut SOP sekurang-kurangnya. Ada juga pengisian kita tuan-tuan. Walaupun sekejap. Jangan kata-kata woi tak kami tak mau buat kuliah Zaid apa masa singkat. Walaupun kita tak boleh buat banyak, jangan tinggal. Jangan tak buat langsung. Buat walaupun sedikit, sekurang-kurangnya kita duduk dalam majlis ilmu ni yang Nabi sebut, siapa yang duduk datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat beribadat 1000 rakaat. Nabi sebut juga dalam majlis ilmu ni malaikat-malaikat melabuhkan sayapnya duduk dalam majlismu. Malaikat-malaikat melabuhkan sayap, mohon doa kepada Allah keampunan ke atas kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita ambil sikit tuan-tuan, sempena kita sambut ma'ajrah ni, kita ambil pengajaran lah yang kita boleh dapat. Ambil sikit-sikit tuan-tuan. Kalau kita nak ambil sampai banyak-banyak memang tak ada lah. Kita ambil 1-2 sebagai pengajaran yang boleh kita dapat dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya nak ambil tuan-tuan, sebelum Nabi hijrah tuan-tuan, kita dapat ambil pengajaran bahawa agama Islam ni kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di pulau, sehingga riwayat mengata 3 tahun Nabi di pulau. Ada sahabat-sahabat makan daun kayu tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan nikmat begitu banyak tuan-tuan. Nak banding dengan umat-umat terdahulu, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berbagai-bagai ujian. Dengan Nabi ni dihina Nabi. Dibuang najis sehingga mereka mengatakan Nabi ni pembawa ajaran sesat dan sebagainya. Sehingga mereka mengatakan Nabi ni pembawa agama baru yang memecahkan belah keluarga masing-masing. Menyebabkan apa? Ujian daripada Allah Ta'ala. Sama juga dengan kita tuan-tuan, kita bawa agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi sebut dalam hadisnya, orang yang rasa aman di dunia, dia tidak akan rasa aman di akhirat. Orang yang asal rasa aman di dunia, di akhirat besok dia tak akan rasa aman. Orang yang rasa tak aman di dunia, dia akan rasa aman di akhirat besok. Sebab apa? Kita akan menempuh jalan-jalan. Jalan-jalan mana? Jalan-jalan yang kita duk minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam 17 kali kita duk minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan-jalan yang mana yang kita sebut jalan yang lurus? Iaitu jalan-jalan yang dibawa oleh Nabi. Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi kata, taraktu fikum amrai lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu hanya 2 sahaja. Nabi tak tinggal harta kepada kita. Nabi tak tinggal pangkat pada kita. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu 2 sahaja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan 2 ni. Apa dia? Kitab Allah. Pegang sungguh-sungguh dengan kitab Allah, Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu taala, yang akan ditanya oleh malaikat ketika kita masuk dalam alam barzah nanti. Malaikat akan mai tanya kepada kita, ma imamuka. Kita semua ni akan ditanya oleh malaikat. Masuk saja di alam barzah nanti, malaikat akan tanya. Soalan dah baca, selalu kita dengar tu imam duk baca talqin. Sebentar lagi datang kepada kamu 2 malaikat, mereka juga hamba seperti kamu. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa gentar. Jawablah dengan lidah yang fasih, Al-Quran itu adalah ikutan aku. Dengar tak tuan-tuan? Selalu kita duduk dengar tu imam baca. Dengar tuan-tuan. Tetapi yang nak jawab ni bukan lidah kita tuan-tuan. Kalau atas dunia kita tak ikut Al-Quran, tak mampu kita nak jawab.
Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah kata siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, bagi mereka kehidupan yang sempit. Bermula kehidupan akhirat kita, bermula kesempitan. Dan kata Allah, kami bangkitkan mereka di akhirat besok dalam keadaan matanya buta, kata Allah. Depa tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawman tunsa. Ketika tu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta ya Allah, sedangkan dulu ni kami boleh celak ya Allah. Allah kata apa? Dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kamu lupa, kata Allah. Dulu dibaca ayat-ayat, kamu lupa. Kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang hina pula hukum-hukum Allah. Kadang-kadang main-main pula hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mempersenda pula hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kata Allah, kamu lupa, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, Al-Quran kita kena beriman. Bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisil mikafah. Masuk semua sekali Islam. Jangan kita masuk bukan hanya semayang, semua hukum-hukum hakam, termasuk berkat tentang bab hukum bab ibadat, berkat tentang hukum bab muamalat, bab munakahat, dan juga hukum-hukum jenayah. Ni setengah-setengah kita tuan-tuan, bukan sinilah, di negara di Afrika tuan. Mai ustaz mai ceramah sebut bab hukum hudud, ni politik pula lah ni. Payah tuan-tuan, ustaz-ustaz nak mengajak pun payah. Sebut saja bab hukum hudud, ni politik pula lah ni. Hukum hudud ni tak kira siapa tuan-tuan. Hang hijau ke, hang oranye ke, hang biru ke, tak kira siapa. Tak kira siapa. Kena ikut, kena beriman, sebab kita masuk dalam kubur esok, alam barzah esok, malaikat akan tanya kita, ma imamuka, siapakah ikutan kamu? Boleh dah kita nak kata Al-Quran itu adalah ikutan aku, sedangkan atas dunia kita tak mau ikut Al-Quran, atas dunia kita memainkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tak mampu nak jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, mulut mereka akan ditutup, yang berkata tangan mereka, yang menjadi saksi kaki mereka apa yang mereka buat. Jadi kita atas dunia tuan-tuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah kita buat, kita orang beriman ni hanya mampu kita berkata sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na sahaja, jangan kita duk berdolak dalih. Kenapa berdolak dalih ni? Ialah apa? Sifat-sifat orang-orang munafik. Orang yang berdolak dalih inilah sifat-sifat ataupun panggil-panggil orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala beritahu. Sebab orang munafik ni kita pun tak kenal tuan-tuan. Kalau zaman Nabi masih lagi semayang belakang Nabi. Zaman Nabi masih lagi mengaji depan Nabi. Zaman Nabi berjuang dengan Nabi. Tetapi dia bapa munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tuan-tuan tak duduk depan Nabi, tak semayang belakang Nabi, tak mengaji depan Nabi. Tak tahu tok wang munafik apa. Kalau zaman Nabi digelarkan dengan bapa munafik tuan-tuan, kerana apa? Kerana di sana mereka lah orang-orang yang menentang Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran yang bermaksud, Allah kata, tidakkah kamu heran wahai Muhammad melihat ni orang-orang munafik ni yang mendakwa mereka beriman dengan Al-Quran yang diturun kepada kamu dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum pada kamu, kata Allah, sedangkan kata Allah mereka suka kepada taghut, kata Allah. Sedangkan kata Allah, Allah Subhanahu wa taala perintah supaya engkau kufur, ingkar kepada taghut. Dan kata Allah, syaitan pula mengajak mereka jauh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah ni, kita nak kenal orang munafik.
Allah kata apa? Sekira wa iza qila lahum ta'alu ila ma azallahu wa ila rasul ra'aital munafiya suduka anna sududa. Allah kata kalau kamu nak kenal orang munafik ni, sekiranya kamu kata kepada mereka, wahai Muhammad, marilah kita buat hukum Allah, marilah kita buat hukum Rasul, kamu akan melihat wahai Muhammad mereka akan berpaling. Bukan berpaling saja kata Allah, mereka menjadi penghalang sungguh-sungguh lagi kepada pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Taala. Kita tak mau tuan-tuan. Sebab apa? Orang munafik ni Allah sebut lebih teruk daripada orang sembah berhala. Allah takkan orang munafik nama satu, orang kafir jatuh nama tiga. Innal munafiqin wal munafiqat wal kuffar. Orang kafir jatuh nama apa? Nama tiga orang kafir. Innal munafiqin, orang munafik lelaki, wal munafiqat, orang munafik perempuan, wal kufar, dan orang kafir, nari jahannam khalidina fiha, kami masuk neraka kekal di dalamnya. Innal munafiqi fi darki asfali minana, kami masukkan orang munafik tu duduk dasar api neraka Allah Taala, duduklah sampai bila-bila, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuan-tuan hijrah Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pakatan-pakatan yang nak bunuh Nabi. Golongan yang nak bunuh Nabi, berpakat-pakat. Ada yang nak bunuh Nabi, ada yang pakat nak buang Nabi, ada yang pakat nak penjarakan Nabi. Tetapi Nabi datang dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tu kita tuan-tuan, setelah kita berusaha, jangan kita lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah tuan-tuan, kalau kita bawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan duk risau tuan-tuan. Tu orang-orang yang mati syahid tuan-tuan, depa tu yang mati syahid, depa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah hidupkan kami balik ya Allah, kami nak berjuang ya Allah, kami nak mati syahid. Sebab nikmat mati syahid tuan-tuan. Sebab apa? Depa tahu dah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Hamzah ketika malam pernikahan diajak untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal tempat tidur. Kita tuan-tuan lama tak nampak masjid menikah dah 3 bulan tak nampak. Tapi Hamzah diajak berjuang untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bini dia pergi berjuang mati syahid tuan-tuan. Ketika mati, Nabi sebut Hamzah sedang dimandikan oleh malaikat-malaikat. Sahabat-sahabat heran tengok ni, malaikat mandi ni. Selalunya kalau mati syahid mana ada mandi-mandi. Maka sahabat-sahabat tanya dekat isterinya, kenapa Hamzah? Apakah amalan yang Hamzah buat ni sehingga ketika dia mati syahid, malaikat-malaikat memandikan dia? Maka isteri dia kata, ketika dia pergi tadi dalam keadaan dia berjunub. Bayangkan tuan-tuan, tinggal kesenangan untuk sahut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, apabila diseru dengan perintah Allah, perintah Rasul untuk berhijrah tuan-tuan, tinggal segala-gala, tinggal harta, tinggal bini, tinggal kebun, tinggal berbanyak macam. Untuk apa? Sahut seruan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal tak tuan-tuan? Tinggal juga, tapi tinggal sekali lagi balik tak? Saya pun nak balik lagi tuan-tuan. Tinggal saat, tinggal rumah besar, tinggal motor besar, tinggal kereta besar. Apa besar lagi? TV besar, bini kecil. Bini kecil lah. Saat mereka marah pula. Kita tinggal tuan-tuan, tinggal sekejap. Saat lagi kita balik tuan-tuan. Balik tengok rumah kita tuan-tuan. Kita berhijrah daripada rumah kita. Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dia ditawarkan dengan berbagai-bagai tawaran. Sebagai contoh kita sebut duduk dalam majlis. Begitu juga Nabi kata orang yang sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. As-salatul jamaah afdal min salatil fazzi wa 27 darjat. Sembahyang berjemaah tu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Ustaz kasak malam ni, mereka duk komen, saya dah buat live, komen, Ustaz suara Ustaz lembut-lembut malam ni saya kasak tuan. Mereka duk komen Ustaz duk kuliah lembut-lembut malam ni saya kasak lagi lah. Mereka komen Ustaz kasak malam ni. Nah, abang kata apa? Kita ni Allah SWT ditawarkan dengan 27 darjat tuan-tuan. Dia kata saya pun buat rumah dapat juga, badan tak buat langsung.
Kalaulah tuan-tuan, kalau hak dunia tuan-tuan, mai ni dapat 27,000 agak tak mai dah. Contoh macam inilah, kita pergi interview. Pihak syarikat kata, terima kasih tuan kerana tuan terpilih untuk diinterview. Masuk sila duduk. Sebelum kami interview, pihak syarikat menawarkan gaji, satu gaji 27,000, satu gaji 1,000. Agak-agak nak mana kan? Kita kata ambil yang 1,000 dah lah. Hak duk interview kata jenis ni minum yang getum ni. Gila ni tuan-tuan. Ada tuan-tuan, kita tengok kok jalan orang duk tunjuk sepanduk, kami nak gaji rendah, kami nak gaji. Ada tak tuan-tuan kita jumpa kok jalan? Tak ada. Semua nak yang lebih-lebih. Ini kita mai tuan-tuan ni, kita beri hijrah daripada rumah kita, tinggal sekejap, keseronokan kita. Lah cerita bagus, hantar cerita apa Ustaz? 7 hari mencintaimu. Episod yang kedua. Tuan-tuan tengok tak? Sini bagus-bagus tak tengok. Tuan-tuan sampai teriak-teriak tuan-tuan tengok. Sampai juta-juta. Kuliah kita pun 2-3 orang tengok. Habis juta-juta tuan-tuan. Kita tinggal keseronokan kita tuan-tuan. Kita main ni bukan lama tuan-tuan. Sedangkan masa-masa lain kita habis begitu banyak. Hanya kita main mengabdikan diri dengan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi sebut orang yang semayang isyak berjemaah, seolah-olah dia semayang separuh malam. Diikuti pula dengan semayang subuh berjemaah, seolah-olah sepanjang malam beribadat pada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, di kalangan kita siapa yang boleh semayang sampai sepenuh malam? Boleh sambung ni? Boleh lagi? Cukup dah? Bunyi cukup? Tambah lagi? Azan? Berhentilah, biar berhenti dah. Bagi laluan. Bagi laluan saya akan tanya tuan-tuan, kita tak marah pula dia. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب الصلاة وبعث مقاما إنك يكون Baik, kita sambung sikit. Baik, pengajaran yang kita boleh ambil hijrah yang pertama kita sebut ni tadi ni ialah yang pertama Nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita sebut tadi ni dengan hijrah tu tuan-tuan, sahabat-sahabat sanggup tinggal segala-galanya kerana perintah Allah dan perintah Rasul. Kerana apa? Hak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat kita nak bandingkan. Masuk sahaja, bukan hanya masuk dalam alam barzakh, dekat-dekat nak mati besok pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dah. Lagi seminit, lagi setengah minit nak meninggal. Kalau orang tu orang yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah tempat tinggalnya. Maka dia seronok untuk bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk bertemu dengan dia. Tetapi kalau sebaliknya macam itulah tuan-tuan. Dekat-dekat nak mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tu orang yang talik, orang yang jahat, maka dekat-dekat nak mati Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dah tempat tinggalnya, iaitu neraka. Begitu juga orang-orang yang baik ketika masuk dalam alam barzakh, ketika ditanya soalan-soalan, setelah dia jawab soalan tu Nabi sebut diluahkan kuburnya hingga jauh mata mandang. Wallahu a'lam. Sehingga tu ketika tu Nabi sebut dia nampak matahari sedang nak jatuh. Ketika tu dia beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, saya belum sembahyang lagi malaikat. Tu orang yang atas dunia buat perintah Allah. Dia nampak matahari nak jatuh, dia beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, saya belum sembahyang lagi malaikat. Malaikat sebut waktu ni bukan waktu beramal, waktu ni waktu balasan. Ketika tu dia dengar satu suara Nabi sebut, suara tu akan berkata, sekarang beristirahatlah kamu macam malam pengantin baru. Seronok tuan-tuan. Seronok tuan-tuan tu atas dunia tuan-tuan ni kita sempena kita berhijrah tuan-tuan, hakikatnya kita sedang berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah beritahu. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada Allah. Takutlah kamu, kata Allah, pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni tuan-tuan tak terkecuali akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan disempurnakan amalan kamu dan kamu tidak akan dizalim. Kita ni tuan-tuan ada giliran kita. Belum sampai lagi tuan-tuan. Macam kita pergi Mekah tuan-tuan, pergi daftar, kadang-kadang sampai awal, kadang-kadang lambat tuan-tuan. Agak-agak kalau sampai giliran tu tuan-tuan, seronok dah tuan. Seronok orang pergi Mekah buat kenuri lagi. Sama juga tuan-tuan. Mati apabila sampai giliran kita seronok tak? Tak seronok Zahir, mati Zahir. Mana seronok? Orang yang beriman tengok orang yang mati syahid tuan-tuan, ketika dia mati muka dia pun senyum tuan-tuan, seronok nak bertemu dengan kekasih yang dia cinta lebih daripada segala, seronok nak jumpa kasih. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak kamu, isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah yang kamu cintai, ke semua itu kata Allah, kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasul. Ayah kita sayang tak sayang? Bini sayang tak sayang? Anak sayang tak sayang? Rumah sayang, kenderaan sayang. Memang semua orang sayang. Tetapi kata Allah, jangan kamu cinta benda-benda hak tadi ni, jangan kamu cinta lebih daripada kamu cinta Allah dan Rasul. Boleh sayang mak, boleh sayang ayah, boleh sayang harta, tapi jangan menyebabkan hak benda-benda tu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa? Sayang dengan Allah lebih daripada segala-gala. Kita sayang dekat Rasul lebih daripada segala-galanya. Macam kita nak jumpa kekasih tuan-tuan, seronok tak tuan-tuan?
Seronok jumpa kekasih. Janji pukul 5.30 pergi pukul 5.30 kan pukul apa? Pukul 4 siap dah. Kekasih punya pasal. Kita bagi hadiah kekasih tuan-tuan, kita bungkus dengan apa? Bagi macam tu kan kita buang dalam kotak. Buang dalam kotak, bungkus dengan kertas, ikat pula dengan ribin, tulis buah kertas pula, kertas bunga-bunga. Tulis pula I love you dan sebagainya. Sebab kita nak jumpa kekasih kita. Ini kita nak jumpa siapa? Jumpa kekasih yang kita cinta. Lebih daripada segalanya ketika mana atas dunia kita menghadap Allah ketika kita sembahyang. Allahu akbar, wajjahtu wajhallazi fataras sama wa tiwal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala jemput kita mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat senang tuan-tuan nak menghadap Allah. Berapa ramai orang yang boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala? Orang buat kajian di Malaysia, hanya 12% sahaja orang yang sembahyang tuan-tuan. Ramai orang tak sembahyang tuan-tuan, hanya 12% yang sembahyang sempurna. Ada yang sembahyang 4 waktu, ada yang sembahyang 3 waktu, ada sembahyang 2 waktu, ada sembahyang 1 waktu, ada yang sembahyang seminggu sekali hari Jumaat. Ada yang sembahyang setahun 2 kali, Aidilfitri, Aidil Adha. Ada yang tak sembahyang langsung, bagi dia sama saja. Maka apa-apa? Kita berhijrah, hakikatnya sedang berhijrah menuju kepada hari yang kekal abadi, iaitu hari akhirat. Umpama kita lawan lari makin hari makin, umpama kita lawan lari dekat-dekat nak sampai garis penamat, agak-agak kita slow ke kita laju tuan-tuan? Lawan lari nak sampai garis penamat, kita slow ke kita laju? Kita akan laju. Sama jugalah tuan-tuan, makin hari apabila masuk bulan hijrah baru, maka meningkat umur kita, berkuranglah kehidupan kita. Apabila berkurang kehidupan kita, maka tingkatkan amal ibadat kita. Kalau sebelum ni kita boh tabung RM1, tingkatkan RM2, tingkatkan RM3. Sebab apa? Yang itulah bekalan kita. Nabi kata 3 benda akan ikut kamu ke kubur. Yang pertama, harta akan ikut. Yang kedua, keluarga akan ikut. Yang ketiga, amal. 2 Nabi kata balik. Harta balik, BMW dia balik, Mercedes dia balik, kancil dia balik, motor besar dia balik. Dia pun tak naik motor besar dia. Dia pun tak naik kereta besar. Dia naik apa? Dia naik van mayat. Tu kalau sini, kalau kampung saya orang usung. Hoya, orang usung. Keluarganya ikut ramai-ramai tuan-tuan. Agak-agak duduk situ dah. Lepas tu dia pun akan balik. Kalau nak menangis pun, kalau nak teriak pun masa mana? Masa ketika orang nak tutup muka tu. Masa itulah keluarga dia mungkin teriak sikit. Dia berkata, mana anak dia, mana isteri dia mai lekas ni, kami nak tutup muka dah ni. Ketika itulah teriak sikit. Dulu abang janji sehidup semati, tapi abang pi dulu. Siapalah nak jaga yang ni? Tok Imam kata saya ada. Bukan Tok Imam sinilah, cerita di Afrika. Tinggal tuan-tuan, tak bawa apa. Yang nak bawa ni amal ni yang kita nak bawa tuan-tuan. Amalan-amalan yang kita buat besok ni lah yang akan datang untuk nak tolong kita tuan-tuan. Maka buat banyak-banyak, sebab kehidupan akhirat, kehidupan yang begitu panjang tuan-tuan. Kehidupan yang lama. Sebab harta-harta yang kita usaha siang malam ni tuan-tuan, kita akan tinggal tak bawa apa. Macam ada satu cerita, dia wasiat kepada anaknya, wahai anakku, ketika ayah dia sakit tenang, dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, kalau ayah mati nanti ni, stoking yang ayah pakai ni, begitu kepada orang yang kampan ayah, tolong pakai di kaki ayah. Dia wasiat pada anak dia. Cerita. Ketika ayah dia meninggal, ketika orang duk kapan ayahnya, anak dia buat mai stokin. Wahai Tok Imam, dulu ayah pernah wasiat, dia suruh pakai di kaki dia stokin ni. Tok Imam kata tak ada apa stokin. Orang tak pakai stokin . Ni ada surat wasiat daripada ayah ni. Tok Imam kata bacalah, kami dah dengar. Dia pun bacalah, dia pun buka surat tu, dia pun baca, wahai anakku, sekarang ini kamu sedang bergaduh dengan Tok Imam disebabkan stokin buruk ayah. Wahai anakku, bayangkan stokin buruk pun ayah tak bawa. Stokin buruk pun tak bawa, yang lain tak bawa tuan-tuan. Yang nak bawa ni amal-amal kita, harta yang kita tinggal tuan-tuan, semua akan jadi harta faraid. Mati kita malam ni yang ada 100,000, 200,000 jadi tu harta apa? Harta faraid.
Agak-agak anak kita ingat dah kat kita. Sebelum mereka nak masuk tabung, kita buh siap-siap. Belum tentu kalau kita pun ketak-ketak nak masuk. Agak-agak anak kita ketak tak? Lagi ketak tuan-tuan. Kalau kita pun ketak untuk nak bagi untuk kita, anak kita lagi ketak tuan-tuan. Tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang yang infak harta mereka ke jalan Allah umpama sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai pula keluar 100 biji, Allah lipat gandakan lagi sehingga 700 kali ganda. Ni saya tengok jam pun tuan-tuan lebih dah. Rasa tak mau berhenti tuan-tuan, tapi kita ikutlah SOP. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi di lain waktu. Insya-Allah kalau main lagi ni, tuan-tuan jangan marahlah kalau saya kuliah sampai 2 jam, jangan marahlah, ganti baliklah. Ganti baliklah. Ini kita ikut SOP. Tak apalah kita berhenti tentu. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fiddin wa 'allimna ta'wim wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya dafi'ul bala ya Allah ya dafi'ul bala ya Rahman ya dafi'ul bala ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa min adu minal ins wal jins wa minasyaitan wal iblis wa ma yatru fil hawa wa ma yanzilu minas sama' ma yakhriju minal abi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzubillahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wa juzami syai'in minal asqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum al-amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.